طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نسأل الله أن يكرمنا ويرزقنا نية الإخلاص في القول والعمل. أما بعد، أخلص النية لله تعالى. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, marilah kita sama-sama mengikhlaskan niat di hati kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Lebih dahulu diucapkan selamat menyambut tahun baru Hijriah. Semoga Allah taala berkati umur kita, kehidupan kita, kesihatan kita, harta kita, anak-anak kita sepanjang tahun ini insya-Allah taala. Amin. Amma ba'du, kita akan masuk pada soalan yang ketujuh. Soalan yang penting. Kata pengarang, ma ma'na qawlihi ta'ala wa huwa ma'akum aynama kuntum. Al-jawab ma'nahu al-ihaqatu bil-'ilm. Qalahu Thawri wa Syafi'i wa Ahmad wa Malik wa ghayruhu. قال تعالى وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. سورة الطلاق. الحديث اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون الصم ولا غائبا وإنما تدعون سميعا قريبا. رواه البخاري. معناه لا يخفى على الله شيء. Soalan, apakah makna firman Allah wa huwa ma'akum aynama kuntum dalam surah Al-Hadid ayat 4? Maka jawapannya, maknanya ialah Allah mengetahui tentang kamu di mana pun kamu berada, seperti yang telah dikatakan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Malik dan selainnya. Allah Ta'ala telah firman mafhumnya, sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui segala sesuatu. Dan Rasulullah SAW telah bersabda, mafhumnya, janganlah kamu memaksa diri untuk mengeraskan suara kerana kamu bukanlah berdoa kepada Zat yang tuli dan baik. Maka sesungguhnya kamu berdoa kepada Zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Baik, muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini adalah permasalahan apabila kita berinteraksi dengan ayat yang dipanggil sebagai ayat yang mutasyabihat. Ayat yang mutasyabihat. Al-Quran dan juga hadis, yakni nusus syar'iyyah, sama ada datang dalam bentuk ayat Al-Quran ataupun dalam bentuk hadis. Maka ulama membahagikan kepada dua kategori daripada sudut lafaznya, teksnya. Ada teks yang dipanggil sebagai muhkamat. Muhkamat ni, kita bagi ta'rif yang paling mudah. Muhkamat ni ialah teks tersebut, apa yang dikehendaki daripada teks itu ialah apa yang zahir pada teks itu. Maknanya literal meaningnya itulah dia. Contohnya Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai', dia tidak serupa dengan sesuatu. Jelas. Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, Allah Ta'ala itu ism. Jelas. Kutiba alaikumus siyam, telah difardukan ke atas kamu berpuasa. Jelas. Maka ayat yang muhkamat, dia dalam ilmu bahasa ataupun ilmu lughah, dia tidak lagi menerima pentakwilan.
Dia tak menerima lagi pentakwilan. Apa makna pentakwil? Takwil ni maknanya apa? Takwil ni dalam erti kata yang mudah untuk kefahaman orang awam ialah kita memalingkan makna zahir kepada makna yang lebih sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh syarak. Itu makna takwil. Nanti kita akan faham masalah takwil. Apa dia? Qat'i. Kalau takwil dia tidak qat'i. Takwil kita tidak melakukannya secara qat'i. Nanti kita pergi selesai. Kita pergi dalam masalah ahkam terlebih dahulu supaya kita faham. Kalau seseorang tiba-tiba dia kata kutiba alaikumus siyam, Allah Ta'ala telah fardukan siyam, puasa. Zahir ayat puasa lah kan. Puasa ni ta'rif istilahnya dia apa? Menahan diri al-imsaku minal muftirati min tulu'il fajr as-sadiq ila ghurubi syams. Menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sadiq sehingga terbenamnya matahari. Itu puasa. Tiba-tiba ada orang takwil, tak, sebenarnya puasa yang dimaksudkan dalam ayat Al-Quran ni ialah menahan diri daripada percakapan kotor je. Makan minum tak ada masalah. Contohlah, tiba ada orang buat takwil. Ini dia bagi takwil. Makna yang dikehendaki ialah menahan diri daripada terbit fajar sadiq sehingga terbenam matahari. Kemudian dia takwil. Ataupun contoh, seorang dia berkata wa aqimus salat, dirikanlah salat. Faham kita salat istilahnya apa? Perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan berakhir dengan salat. Salat. Tiba dia kata, tak, salat sebenarnya zikir. Zikir dalam hati. Salat sebenarnya niat dia. Contoh. Adakah diterima? Tidak. Kerana muhkamat tidak boleh lagi ditakwil. Muhkam, nama pun muhkam, yang jelas. Maka yang muhkam ini adalah ummul kitab. Adalah ummul kitab ni maknanya majoriti ayat Al-Quran dan hadis itu juga, yang mana ayat ini merujuk kepada Al-Quran lah, tetapi dalam hadis juga majoritinya adalah dalam bentuk muhkam, dalam bentuk yang jelas lagi, nyata, tidak lagi menerima pentakwilan. Tetapi ada sebahagian ayat dalam Quran dan juga hadis Nabi SAW yang dia datang dalam bentuk mutasyabihat. Kenapa dia datang dalam bentuk mutasyabihat? Kerana bahasa Arab yang digunakan dalam Al-Quran itu adalah bahasa yang mubin, bahasa yang ada padanya balaghah. Kita tahu bahawasanya Al-Quran ini sifatnya adalah mu'jizat. Apa makna mu'jizat? Mu'jiz daripada kalimah ajaz. Apa makna dia? Mu'jiz maknanya yang melemahkan. Kalau dalam makna istilahi, mu'jizat ini ialah amrun khariqun lil 'adah, perkara yang mencari adat. Itu mu'jizat yang dikurniakan oleh Allah kepada Nabi atau Rasul. Itu mu'jizat. Kalau dikurniakan kepada wali, itu karamah namanya, bukan mukjizat. Maka apabila Al-Quran itu adalah mukjizat Nabi yang paling agung, yang paling agung adalah Al-Quran. Sebab apa? Sebab adat manusia pada zaman Nabi SAW adalah syair. Mereka, syair ni adalah satu benda yang dikagumi pada zaman tersebut, sehingga ada pasar syair, jual syair. Kalau tak boleh syair ni aib lah pada zaman tu. Jadi bila Al-Quran turun dengan ketinggian bahasa Arab yang dimiliki oleh orang Arab pada ketika itu, bila mereka mendengar bacaan Al-Quran, mereka tahu ini bukan ciptaan Muhammad, ini bukan rekaan Muhammad. Kerana ketinggian bahasa yang berada dalam Al-Quran itu mengatasi ketinggian bahasa syair mereka. Kita yang orang biasa ni, kita tak nampak lah kalau kata kita dalam bahasa Melayu kalau kita dengar orang bercakap bahasa yang klasik,
Kemudian ada seorang lagi cakap bahasa klasik. Kita yang orang biasa, kita tak boleh nak beza di antara mana yang lebih baik berbanding dengan yang satu lagi. Sebab apa? Sebab kita bukan pakar bidang. Kita bukan hebat dalam bidang tu. Kita bercakap macam biasa, bahasa Melayu komunikasi. Tapi kalau mereka yang sastrawan, mereka yang pakar linguistik contohnya dalam bahasa, mereka bila dengar sesuatu perkataan, mereka boleh tahu ini laras bahasanya tinggi. Laras bahasa dia tinggi. Sebab apa? Sebab dia mendalami ilmu tersebut. Kalau kita orang Melayu yang biasa macam sekarang ni, kalau pantun pun pergi ke kedai, dia macam lah. Pergi ke kedai membeli ubi beserta bawang. Itu ialah pantunnya. Tapi orang dulu kalau dia pantun tu penuh dengan keindahan bahasa, kan? Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3, kan? Memanglah benda tu sekeliling dia, kan? Tapi dia boleh laras bahasa dia. Kadang-kadang berserta dengan maklumat-maklumat berkaitan dengan keadaan kehidupan pada ketika itu. Contoh, pisang emas dibawa belayar, masak sebiji di atas peti. Kenapa dia guna pisang emas? Kenapa tak guna pisang abu? Kenapa tak guna pisang berangan? Kenapa dia kata masak sebiji di atas peti? Sebab memang sifat pisang emas tu. Memang orang dulu kalau pergi belayar, dia bawa pisang emas yang muda. Pisang emas ni pula dia berbeza dengan pisang lain. Pisang emas dia memang jenis masak sebiji-sebiji. Dia tak masak standar terus, dia tak masak sesikat terus, dia masak sebiji-sebiji. Maknanya each day dia boleh makan sebiji, esok masak lagi sebiji, dia makan sebiji. Sebab tu dia masak sebiji atas peti. Pisang emas ni pula kajian yang dilakukan oleh sebahagian pekaji, dia ada satu chemical dalam pisang emas tu yang boleh mengelakkan mabuk laut. Tingginya bahasa orang dulu, kan? Kita tak pergi ke kedai, kita pergi ke kedai, yang jawab pergi ke kedai janji dapat yang hujung tu, ya. Sebab tu dia beza laras bahasa. Jadi Al-Quran ni laras bahasa dia tinggi, sangat tinggi, sangat tinggi. Bila orang Arab dengar, orang Arab yang pakar-pakar syair, bila dia dengar bahasa Arab dalam Quran, dia tahu ini bukan rekaan Nabi Muhammad, bukan, pasti. Sebagaimana pakar-pakar ahli sihir pada zaman Nabi Musa, bila dia tengok tongkat Nabi Musa jadi ular yang besar, telan ular mereka, dia orang pasti bahawa sebenarnya ini bukan sihir. Ini beyond sihir. Kerana apa? Kerana yang dikalahkan itu pakar-pakar sihir, profesor-profesor dalam sihir. Yang dikalahkan oleh Al-Quran ialah syair-syair oleh pakar-pakar syair pada zaman itu. Maka tak mungkin Al-Quran ini, kalimah-kalimah yang digunakan yang berbentuk mutasyabihat sini, yang dikehendaki adalah makna zahirnya. Yang dikehendaki adalah makna zahirnya. Contoh, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Contohnya, ini ayat yang famous lah. Nasyid gaduh daripada tahun kurun ke-3 Hijriah, ke-4 Hijriah sampai sekarang. Satu ayat ni tak pernah selesai. Ahli sunnah tetap dengan itikad ahli sunnah, golongan Mujassimah tetap dengan itikad golongan Mujassimah. Tapi kerana kita mengikut manhaj ahli sunnah, maka kita jelaskan berdasarkan kepada manhaj ahli sunnah. Baik, ayat Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa, dia termasuk dalam kategori mutasyabihat. Dan ayat ini tidak mungkin
Yang dikehendaki oleh syarak ialah makna zahirnya. Makna zahir apa makna? Makna zahir iaitu makna yang diterjemahkan, yang dipaham secara out of context. Contohlah saya bagi contoh, kita bagi dalam bahasa Melayu dulu supaya kita faham. Supaya kita faham. Mamat dia nak kahwin dengan seorang perempuan. Dia pun masuk minang perempuan tu. Bila dia masuk minang seorang perempuan tu, pergi ke keluarga perempuan tu, dia pun kata pada keluarga wanita itu, saya datang ni nak memetik sekuntum bunga di taman. Orang Melayu faham tak? Faham tak? Nak memetik bunga di taman. Faham? Apa makna dia? Nak meminang seorang wanita yang berada dalam keluarga. Faham kita sebab apa? Sebab kita orang Melayu. Cuba terjemah dalam bahasa Inggeris. Letak Google Translate. I want to pluck a flower from in your garden. Please. Sampai dah mana? Sampai. Bila kita terjemah kepada zahir, terjemahan betul, tapi pemaknaan tak sampai. Jadi keluarga dia pun kata, oh, kalau begitu kita tanyakan tuan punya diri. Tuan punya diri pun kata, Abang Mamat tak bertepuk sebelah kanan. Kita pun translate, tak bertepuk sebelah kanan. Sampai mana tak? Sampai juga. Sebab padanya itu ada balaghah bahasa Melayu. Tak bertepuk sebelah kanan ni maknanya dua-dua nahan, dua-dua suka. Bertepuk sebelah tangan ni tak jadi. Maka pinangan diterima, kahwinlah dia, bersanding, bagai pinang di belah dulu. Terjemah lagi. Sampai ke mana? Sampai juga. Sebab apa? Sebab bahasa ni, akhirlah bahasa apa? Bahasa Melayu, dia bahasa Inggeris, dia bahasa Arab. Dia terbahagi kepada dua bahagian. Ada yang communication punya level, ada yang literature punya level. Literature ni pula ada yang basic literature, ada yang high end, tinggi. Yang tadi kita bagi itu yang basic punya literature. Kat sekolah memang kita belajar, semua orang faham, orang Melayu mesti faham je lah. Kalau tak faham bukan Melayu lah. Kalau tak faham tu, kalau dia tengok filem Mak Kilau mesti tak faham. Kan? Kalau tengok filem Mak Kilau, tengok filem Mak Kilau, bantu-bantu dia tak faham lah dia. Sebab dia tak ada basic literature. Kita sekurang-kurang, kalau yang belajar habis tahun tengah, dia ada basic literature, dia faham. Jadi bahasa Arab juga terbahagi kepada communication dan juga literature. Kan? Communication ni yang level muhkam. Maksudnya yang kita memahami padanya. Jumpa orang, kaifa haluka, alhamdulillah bi khair. Kaifa anta, alhamdulillah bi khair. Anta min aina? Ana min Yaman. Masya-Allah, ana min Malaysia. Contohlah komunikasi. Yang tak faham bahasa Arab, hebat macam Arab. Yang faham bahasa Arab, ini biasa je. Kan? Ini biasa je lain kalau dia buka syair. Yang ni buka syair, yang tu buka syair. Yang ni buka syair, ni balasnya syair. Wah, tu hebat. Sebab syair ni, dia jadi kekuatan orang Arab pada zaman tu. Nak berperang pun syair dulu. Ada penyanyi orang Islam, ada penyanyi orang kafir. Sebelum perang, dia syair dulu. Sebab syair ni akan menaikkan moral. Kalau biasanya penyanyi Islam akan menang, sebab orang Islam punya penyanyi hebat-hebat juga. Bila bersyair yang sana kalah, rendah moral dia, jatuh.
Bila jatuh moral, maka dah 50% dah kekuatan tu lemah untuk perang. Jadi syair level literature dengan level communication dia tak sama pemahaman dia, kan? Dia tak sama pemahaman dia. Kalau dalam makna hadis contohnya, ada makna hadis kursi yang kalau diterjemah selangkah ku rapat padamu, itu yang raihan kena zikr bila selangkah ku rapat padamu 1000 langkah kau rapat padaku. Tak boleh dipaham makna secara literal dia, tapi dipaham secara makna yang ada dalam literature. Jadi kalau Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa ini contohnya diterjemah secara literal, maka mereka katakan bahawasanya Tuhan itu duduk di atas arsy. Duduk. Kat mana indahnya bahasa kalau duduk? Manusia pun duduk. Mamat tu duduk di kacang. Kat mana literature? Dia duduk di pucuk. Kat mana indahnya bahasa dia? Jadi istawa kalau diterjemah kepada duduk, dia hilang terus balaghah dia. Hilang balaghah dia. Sebagaimana kita kata tadi, bertepuk sebelah tangan. Bertepuk sebelah tangan, kalau faham literature, akal tak sampai. Jadi orang kalau faham literature, bertepuk sebelah tangan, dia faham literal dia. Mana literal, dia tak faham sejarah literature, dia faham literal dia. Bertepuk sebelah tangan. Kan nampak tak cerdik tu? Tapi kalau dia faham mana literature, sampailah makna balaghah tu. Sama juga Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dia faham makna yang literal. Tuhan duduk atas arsy. Kefahamannya salah. Sebab apa? Sebab ada ayat yang lain yang mutasyabihat juga, yang menunjukkan Tuhan bertempat di tempat lain secara literal ni. Contoh ayat ni, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Literal dia apa? Zat Tuhan berada di mana-mana sahaja kamu berada. Macam udara. Kita dalam masjid, dia dalam masjid. Kita dalam toilet, dia dalam toilet. Betul ke maknanya itu? Salah. Maka Quran jadi tak takut. Jadi bercakap. Tadi kata Tuhan duduk atas arsy. Lepas tu ni ayat ni pula kata Tuhan sama dengan kita. Lepas tu dalam ayat yang lain, peristiwa hijrah Nabi sebut kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Tuhan berada bersama kita. Kalau literaturenya, literalnya lah. Zahir maknanya Tuhan dalam 2 saut. Kemudian Nabi Ibrahim pula dalam Al-Quran menyebut, inni zahibun ila rabbi sayahdin. Aku menuju ke arah Tuhanku di Palestin. Literal juga. Maka ayat-ayat yang bersifat mutasyabihan, jika diambil literal, dihimpunkan, dia akan tanakut. Tanakut tahu tanakut? Bercanggahan. Sekarang ni orang tanya, katalah non-Muslim tanya, katakan non-Muslim tanya, kenapa you punya Al-Quran macam tak? Kejap Tuhan dekat langit, kejap Tuhan dekat arsy, kejap Tuhan berada di mana-mana, kejap Tuhan ada dalam Ghuthar, kejap Tuhan ada dalam Palestin. Ada satu. Maka kefahaman literature, kefahaman yang literal, dia berbeza dengan literature. Kefahaman literal, dia akan membawa tanakut, percanggahan antara satu sama lain. Tak mungkin. Kerana kadang-kadang dalam Quran guna kalimah juga ain, kadang-kadang guna kalimah a'yun. Dalam bahasa Arab, ain dengan a'yun itu benda berbeza. Satu mata dengan banyak mata. Dah berapa banyak mata sebenarnya Tuhan kamu ada, kalau dipegang makna literal. Sedangkan kita kembalikan ayat-ayat yang mutasyabihat ini kepada pemahaman yang muhkam. Itu kaedah dia. Macam tadilah, bertepuk sebelah tangan, sunting bunga di taman.
Biar putih tulang, jangan putih mata, kaki ayam, kaki bangku, tangan panjang dan sebagainya. Perkataan ini akan dikembalikan kepada muhkam tak? Dikembalikan kepada muhkam. Muhkam tu apa? Muhkam tu yang difahami dalam bahasa Melayu. Bertepuk sebelah tangan maksudnya, bertepuk sebelah tangan maksudnya satu pihak aja yang melebih-lebih, satu pihak tidak bersetuju. Tepuk sebelah tangan, one sided. Dia faham ikut muhkam juga. Dia tak boleh faham literal, dia kena faham ikut muhkam. Tangan panjang maknanya, tangan panjang suka mencu, buruk siku, suka mungkit, bagi mungkit balik kan. Mulut terbayang, tak boleh simpan rahsia. Mulut murai, becoh. Semua makna ni akan dikembalikan balik kepada muhkam tak? Kembalikan kepada muhkam. Supaya apa? Supaya sampai konteks pemahaman orang. Kalau tak dikembalikan kepada muhkam, dia ni mulut tempayan. Kau biar betul. Iya, dia mulut tempayan. Semalam aku tengok elok je mulut dia. Kan dah salah kefahaman secara literal. Sebab tu yang ayat mutasyabihat ni dia tak boleh dipaham literal. Literal dia mesti akan menyebabkan orang salah faham tentang ketuhanan. Maka dikembalikan kepada muhkamnya. Muhkamnya dah jelas dah bahawa bahasanya Allah Ta'ala firman laisa kamitslihi syai', dia tak serupa dengan sesuatu pun tak serupa dengan dia. Maka ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, ulama kata dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab istawa datang 15 makna. 15 makna. Kadang-kadang istawa maknanya masak ranum, nadujah. Kadang-kadang istawa maknanya matang umur. Kerana Allah Ta'ala menisbahkan istawa kepada Nabi Musa dalam Quran dengan makna matang umur. Kadang-kadang istawa datang dengan makna berlabuh, sebagaimana dinisbahkan kepada bahtera Nabi Nuh dalam Al-Quran, disebut kalimah istawa atas bukit judi. Istawa dengan makna berlabuh. Ada istawa datang dengan makna duduk. Ada istawa datang dengan makna menempati, bertempat, bersemayam. Macam raja kan, raja bersemayam di istana, maknanya bertempat di istana. Ada istawa datang dengan makna lurus, istiqamah, macam imam kita sebut setiap kali sebelum solat kan, imam akan sebut kan, sawu sufufakum. Kalau dah literal, istawa mesti duduk. Bila imam sebut istawa, duduk lah. Kalau golongan sana dia faham istawa ni mesti duduk makna dia, tak ada makna lain bagi istawa, duduk. Maka bila imam sebut istawa, kena buat apa makmum? Kena duduk lah. Sedangkan ucapan istawa tu disunatkan. Istawa makmum duduk. Orang dah kenapa duduk? Imam tanya. Dia saya belajar daripada seorang tu, dia kata istawa ni maknanya duduk. Bila imam sebut istawa, duduk lah. Betul tak? Betul. Kalau semua makna duduk, maknanya Nabi Musa duduk, kapal Nabi Nuh duduk, buah duduk. Sedangkan istawa ni ada banyak makna. Ada masak ranum, ada berlabuh, ada matang, ada lurus. Dan ada makna yang sesuai dengan Allah. Makna yang kita sebut tadi tak sesuai dengan Allah. Ada makna sesuai dengan Allah. Kalimah istawa dikembalikan kepada yang muhkam. Antara maknanya ialah hafizah, menjaga. Tuhan yang bernama Ar-Rahman itu dialah yang menjaga Arsh. Kerana nama Allah ialah Al-Hafiz. Dikembalikan makna istawa itu kepada nama Allah muhkam. Ada di antara makna istawa itu ialah qahara, duduk. Qahara maknanya menguasai, bukan makna duduk. Kalau duduk jalas,
Istawa dengan makna qahar, menguasai. Kerana Allah Ta'ala itu bernama Al-Qahir ataupun Al-Qahhar. Allah Ta'ala berfirman, wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Ini muhkam. Jadi ini yang mutasyabihat kembali kepada mereka. Maka datang kefahaman yang betul. Tetapi kita tak kata yang golongan Ahli Sunnah, Syairah, Maturidi, mereka tak kata bahawasanya ini confirm makna yang Allah kehendaki. Tak. Mana? Kita tak kata confirm makna istawa hafizah. Tak. Confirm makna istawa abqa. Tidak. Confirm makna istawa qahara. Tidak. Kita tidak mengatakan 100% itulah yang dikehendaki oleh Allah. Yang dikehendaki oleh Allah hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Adapun yang ar-rasikhuna fil ilm, mereka mengetahui takwilannya, tetapi mereka tidak menetapkan secara 100% itulah yang Tuhan kehendaki. Tetapi makna itulah yang sesuai dengan Allah, bagi mengelakkan tashbih, penyamaan Tuhan dengan makhluk. Itu je. Maka kaedah ta'wil adalah kaedah khalaf, kaedah kita yang khalaf, yang terkemudian. Adapun kaedah salaf, mereka buat tafwid. Tafwid. Apa makna tafwid? Ta'wil ijmali. Ta'wil juga tapi ijmali. Tafwid ni maknanya, golongan salaf kata apa? Qira'atuhu tafsiru, bacaan itulah tafsirannya. Bukan makna literal itulah tafsirannya. Tak. Ulama salaf kata apa? Qira'atuhu tafsir, bacaan itulah maknanya. Itulah tafsirannya. Maknanya bacaan dia apa? Istawa. Maka maknanya istawa. Datang dekat orang ajam, jadi orang Melayu nak faham bahasa Arab, dia jam lah. Nak juga, eager juga nak tahu apa makna istawa. Maka jadi takwil, supaya kita tidak menafsirkannya kepada makna yang tak layak bagi Allah, supaya kita eager nak tahu makna Al-Quran. Jadi istawa ni, kalau kita ikut cara salaf, bagaimana? Cara salaf betul, salafus salih, tafwid. Bukan salafi. Salafi itu penggunaan kalimah yang digunakan oleh kelompok mujassimah akhir zaman ni. Dia kata kami salafi, kan? Cara salaf yang betul bagaimana? Cara salaf yang betul, yang tafwid ni, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya, kami beriman Tuhan itu bersifat dengan istawa. Yang mana maknanya istawa itu tidak kami tetapkan, tapi kami tahu maknanya itu tidak serupa dengan makhluknya. Bukan makna duduk, bukan makna menempati suatu tempat. Bukan. Ia makna yang layak bagi Allah. Dah, cukup lah. Jangan ditanya maknanya apa. Dah tanya makna, dia tak jadi salah lah. Yadullah fawqa aydihim. Ya, Tuhan bersifat dengan yad, bukan tangan. Yad. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tuhan bersifat dengan wajah, bukan muka. Bukan muka. Muka tu terjemahan, salah. Wajah. Orang Melayu masalah dia wajah tu muka. Itu masalah dia. Orang Melayu dia faham wajah tu muka. Orang Arab dia tak faham wajah tu muka semata-mata. Wajah boleh makna kiblat. Fathamma wajhullah. Kiblat kan? Dalam masalah kiblat, wajah boleh makna kiblat. Wajah boleh makna keredaan. Keredaan Allah. Ana fa'altu hadha liwajhillah. Aku buat benda ni untuk wajhillah. Orang Arab kata wajhillah maknanya ibtigha'an mardatillah, mencari keredaan Allah. Wajah dalam masalah banyak mana. Jadi ditekanlah wajah-wajah, bukan muka. Wajah. A'yun. A'yun lah, bukan mata. A'yun dah cukup. Tapi masalahnya orang tu kemudian dia eager nak tahu apa makna a'yun. Kan rujuk dekat kamus, a'yun tu mata. Rujuk kat kamus, wajah tu muka. Rujuk kat kamus, istawa tu duduk. Rujuk dekat kamus, makniyat itu tangan. Ini yang jadi problem. Jadi ulama ambil langkah keselamatan. Langkah keselamatan supaya akidah ni kita ni tidak jadi orang yang mentashbihkan Allah, serupakan Tuhan dengan makhluk. Sedangkan ulama salaf ni, Imam Abu Ja'far At-Tahawi sendiri menyebut Allah Ta'ala Maha Suci daripada anggota. Ta'ala 'anil hududi wal ghayati wal arkani wal
as-sittu kasa'ilil mubtada'at. Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha suci daripada apa? Daripada had-had, daripada penghujung-penghujung, daripada sisi-sisi, daripada anggota yang kecil seperti kuku, anggota yang besar seperti tangan, muka, kaki. La tahwil jihatus sittu kasa'ilil mubtada'at, tidak diliputi arah yang 6, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang seperti makhluk. Itu akidah salaf, bukan matan akidah Tahawiyah. Ulama salaf Abu Ja'far At-Tahawi hidup kurun ketiga Hijriah. Imam Abu Hanifah pun sama dalam kitabnya Fiqhul Akbar. Ulama salaf punya sama. Jadi perbezaan ni berbeza dengan golongan salafi yang tadi tu, yang mereka mengaku salafi. Kita tak panggil dia salafi, tapi sebab dia mengaku dia salafi. Golongan ni dia kata apa? Dah, Tuhan ada tangan, tapi tangan tak suka dengan kita. Kemudian dia kata nak faham macam mana tu, kereta pada tangan, tangan kereta steering, tapi tak suka kita. Beruk pada tangan, tapi tangan beruk tak sama dengan kita. Dia buat taklid makna macam tu. Dia kata Tuhan pun lebih-lebih lagi ada tangan tapi tak suka kita. Ini bahaya. Tapi dia tetap mengisbatkan anggota bagi Tuhan, sedangkan Tuhan maha suci daripada anggota. Siapa yang kata? Salaf. Dia tak boleh faham makna-makna yad, wajah tadi dengan makna anggota. Salah. Okay? Juga tak boleh faham makna-makna wa huwa ma'akum aynama kuntum innallaha ma'ana ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa inni dhahibun ila rabbi dan sebagainya, dengan makna tempat, dengan makna arah, ruang. Salah. Kerana apa? Kerana ulama telah berijma' sebagaimana dinukilkan oleh Imam Abu Mansur Al-Baghdadi, wa ajma'u 'ala annahu la yahwihi makanun wa la yajri 'alaihi zaman. Ulama telah berijma' bahawasanya Tuhan itu tidak diliputi oleh tempat dan tidak berlalu baginya masa. Berijma' para ulama. Maka ayat wa huwa ma'akum aynama kuntum, maknanya ialah ilmu Allah, mengetahui di mana sahaja kamu berada, tetap juga dalam pengetahuan Allah. Bukan zat Allah dengan kita macam udara, bukan. Tapi ilmunya mengetahui kita ni buat apa. Sorok macam mana pun Allah Ta'ala tahu. Itu makna al-ihatatu bil ilm. Sesuai dengan firman Allah. Sebab kita kata ayat mutasyabihat kembalikan kepada muhkam. Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa kembali kepada wa huwal qahiru fawqa 'ibadihi dan laisa kamitslihi syai'. Ayat wa huwa ma'akum aynama kuntum ditafsirkan oleh ayat wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Dan sesungguhnya ilmu Allah Ta'ala itu telah meliputi setiap sesuatu. Itu maknanya ilmu dia tahu setiap sesuatu. Itu makna wa huwa ma'akum aynama kuntum. Mana saja kamu pergi, di mana saja kamu berada, Allah mengetahui. Bukan zat Allah bersama dengan kami ikut jadi pak tunggu, kan? Yang mutasyabihat kembali kepada yang muhkamat. Begitu juga Nabi SAW dalam hadis menyebut irba'u 'ala anfusikum, rendahkan suara. Ini adab doa. Ini adab doa. Kita bila nak doa jangan keraskan suara. Jangan keraskan suara. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Itu bukan adab doa. Adab doa macam ni. Adab doa, ya Allah, akulah hamba yang lemah, ya Allah. Rendahkan suara. Kerana apa? Kerana kita bukan doa pada Tuhan yang megah. Kita doa pada Tuhan yang maha mendengar. Suara hati pun dia tahu. Doa dalam hati pun dia tahu. Dia tak payah keraskan suara. Adab doa, rendahkan suara. Itu adab doa. Fa innakum la tad'una 'asamma wa la ghaiba. Kamu bukan doa kepada Tuhan yang pekak lagi tak wujud. Yang tak wujud. Sedang Allah Ta'ala itu nyata, sami'an qariba, yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jelas ni pembahasan hari ini jelas. Kita tak pergi panjang lagi, banyak sebenarnya, tapi sebab kitab ni kita ringkas-ringkas untuk dapat kefahaman asas. Okey. Aku liqauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ada soalan kan?
Pula tadi Ustaz, qat'i itu maknanya dah ditetapkan. Putus. Kata putus kan, qat'i. Qat'i putus. Nanti dia tak sama dalam muhkamat. Muhkamat ni yang qat'i ya. Qat'i ya. Muhkamat qat'i. Kalau mutasyabihan dia dalam bentuk mutasyabihan. Dia dah confirm. Firm. Cuma qat'i itu pula dia firm, tapi ada juga perbahasan lain dalam ilmu usul fiqh, dalam fiqh. Dia akan ada benda tu firm, tetapi dia perlu penjelasan lebih lanjut. Ada mutlak, ada muqayyad, ada mujmal, ada mubayyan, ada am, ada khas, ada yang nasikh, ada yang mansukh. Itu perbahasan dalam usul fiqh lah. Tapi in term of kefahaman kita dalam muhkamat mutasyabihat ni, kita faham bahawasanya apa yang dikendaki itulah dia. Contoh dalam Quran, kalau dalam ilmu sufi'ah dia bincang fatahriru raqabah, dan bebas dia adalah hamba. Hamba ni hamba lelaki kan perempuan. Mukminah tu bukan mukminah. Jadi dia akan ada muqayyad dia, penjelasan yang lain. Dia ada faid dia daripada hadis, daripada Al-Quran yang perlu pada tafsiran. Tapi faham dah kita hukam tu maknanya bebaskan hamba. Bukan bebaskan kucing, bukan bebaskan lembu, bebaskan hamba. Makna hamba manusia, cuma tak tahu jantina lelaki perempuan, tak tahu iman tu beriman ke tidak beriman. Itu memerlukan penjelasan. Tapi itu hukam. Jelas Wa aqimus solat, jelas. Buat solat, tapi solat apa? Solat yang mafruḍah, 5 waktu. Solat lain tu sunat je. Jadi tapi kita faham solat lah, perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu makna dia. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala